Mari kita berdoa. 我们一起祷告。 Kami bersyukur diundang oleh Tuhan untuk hadir saat ini. 主啊，我们感谢你，你邀请我们来到这里。 Kami bersyukur diizinkan Tuhan untuk mengagungkan Tuhan saat ini. 我们也感谢你，你赐给我们机会来荣耀你的名。 Dan kami bersyukur kami akan membuka kebenaran firman, 我感谢你，今天你也赐给我们机会，能够听你的话语， mendengarkan penjabaran, 听你的话语的解释。 dan biarlah Allah Roh Kudus menolong kami untuk memahami dan melakukan kebenaran firman. 求圣灵帮助我们能够理解你的话语，并遵行你的话语。 Berbicaralah kepada setiap kami ya Tuhan, pribadi lepas pribadi, 求主对我们每个人说话， dan kami siap mendengarkan. 我们预备好心聆听你的话语。 Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. 奉主耶稣的名，我们祷告， Amin. 阿门。 Silakan duduk, terima kasih dalam Tuhan. 会中请坐。 Kita bersyukur pada Tuhan hari ini kita boleh memasuki minggu pertama tanggal 1 Desember Advent pertama yang Tuhan izinkan. 我们感谢主，今天呢，我们能够进入12月份的第一周，也是我们降临期的第一周。 Dan hari ini kita akan membahas sebuah tema yaitu penasehat ajaib. 那么今天我们将要讲的主题是奇妙测试。 Saya mengajak kita membaca ayat yang ada di layar kita yaitu dari Yesaya pasal 9 ayat yang kelima. 那我们一起来诵读一下在屏幕上的经文，就是从以赛亚书第9章第5节。 Bahasa Indonesia terlebih dahulu, kemudian bahasa Mandarin bersama dengan Ibu Simfoni. 那么我们先用印尼文来诵读，然后之后再用中文来诵读。 1, 2, 3, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. 因有一婴孩为我们而生，有一子赐给我们，政权必担在他的肩头上。他名称为奇妙测试、全能的上帝、永在的父、和平的君。 Bapak Ibu, di dalam relasi kita dengan orang lain, 那么在我们与他人的这个关系中， seringkali kita menanyakan dua pertanyaan ini, 那么我们经常会问这两个问题。 yaitu kita menanyakan tentang apa kabar, 那首先我们会问你好， atau kita menanyakan bagaimana kondisimu 或 hari 者我 ini. 们会说你今天的情况如何？ Kalau Bapak Ibu saya tanya apa kabar? 那如果跟大家问候你好， Baik. Nah, David berkata baik. Kita umumnya berkata baik. 那我们一般都说我很好。 Kalau saya bertanya bagaimana kondisi Bapak Ibu hari ini? 那么我继续问你今天的情况如何呢？就会回答很健康。 Sangat jarang ketika kita ditanyakan apa kabar, bagaimana kondisimu, kemudian kita tiba-tiba nangis dan berkata, aduh berat sekali masalah saya hari ini. 我们就是如果有人问我们你好吗，或者你今天情况如何，我们就很少会突然之间哭，或者我们就会说我们情况不好。 Kita umumnya akan berkata baik, bahkan berkata dahsyat luar biasa. 我们一般都会说我们很好，非常好。 Tetapi benarkah hidup kita memang adalah kondisi yang baik dan selalu baik? 但是呢，我们的生活的情况是怎么样的呢？是一直都是很顺、很好的吗？ Ada sebuah survei yang dilakukan berkaitan dengan kondisi kesehatan mental di Indonesia itu seperti apa? 那么呢，有一个调查是关于我们印尼的这个心理健康状况。 Maka didapati bahwa di tahun 2021 gangguan mental di Indonesia mencapai 9,8%. 那么在2021年，这个印尼的精神障碍患者呢，已经达到了9.8%。 Dengan angka depresi mencapai 6,6%. 那么其中的这个抑郁症呢，是达到6.6%。 Di dalam survei Asia Care Survey di tahun 2024, 20,7% responden mengaku khawatir mengalami depresi. 然后呢，在这个2024年这个亚洲关怀调查显示，有20.7%的这个受访者他表示担心自己患有这个抑郁症。 9,1% responden khawatir mengalami gangguan kognitif. 然后呢，也是有大概9.1%的受访者呢，也是担心自己患有这个认知障碍。 Ketika kita melihat survei ini, kemudian kita katakan, saya nggak disurvei kok, Muse, tenang aja, sedikit, saya aman. 那当我们看到这样的一个调查结果的时候，我们就心里可能会说，这个受访者是不是我啊？放心。 Atau mungkin kita bertanya bahwa kira-kira karakteristiknya atau gejalanya apa nih sehingga disebut sebagai orang yang
mengalami kesehatan mental yang terganggu. 或者我们也会问，大概什么样的一个症状呢，会被定为是患有这个精神障碍的患者呢？ Maka ada beberapa gejala gangguan kesehatan mental yang dinyatakan. 那么呢，这些有这个患有这个精神障碍的一些症状是有哪些呢？ Yang pertama adalah kehilangan kemampuan untuk berkonsentrasi. 第一个就是失去这个集中注意力的能力。 Bapak Ibu mulai kehilangan kemampuan konsentrasi hari ini? 那么大家，请问你今天这个能不能集中注意力啊？ Atau mulai gangguan konsentrasi ketika bekerja atau sekolah? 或者在工作或者在学习的时候，也是有这个很难集中注意力的这个问题吗？ Atau yang kedua adalah ketakutan, kekhawatiran, perasaan bersalah yang selalu menghantui. 或者呢，也是总是被这个恐惧啊、忧虑啊，或者这个内疚感所困扰。 Yang ketiga, marah berlebihan dan rentan melakukan kekerasan. 那么呢，接下来就是过分愤怒啊，或者这个实行暴力， Memiliki pengalaman dan kenangan buruk yang tidak dapat dilupakan. 或者呢，自己拥有一个很难忘记的一个回忆或者经历。 Yang terakhir adalah adanya pikiran untuk menyakiti diri sendiri atau orang lain. 那么最后一个就是呢，有自己想要伤害自己或者他人的一个想法。 2 hari yang lalu ada sebuah berita. 那么呢，2天前有一个新闻， Jakarta Selatan. 在这个雅加达南部。 Tiba-tiba seorang ibu yang berlumuran darah, dia keluar dari rumahnya jam 01.00 datang ke security. 那么呢，在这个晚上或者半夜1点呢，有一个妇女呢，这个手充满了血，然后呢来到这个保安处那边， Dia minta tolong sama petugas keamanan di kompleksnya. 就是她就是向那个小区里面的这个保安求助。 Dia berkata, suami saya, mama saya atau mertua saya meninggal dibunuh orang. 那么她说，我的丈夫啊，我的这个公公婆婆呢被人杀了。 Kira-kira kalau Bapak Ibu sebagai detektif Conan, kira-kira siapa pembunuh suami dan mama atau mertua ibu ini? 那么大家认为，如果大家是一个警察的话，你觉得是谁会杀害这个公公婆婆呢？ Santus nggak boleh jawab lagi karena udah KU1 ya. Nah, yang belum KU1 kira-kira siapa pembunuh suami dan ibu atau mertua ibu ini? 那么对，那其他的，大家可以来猜一下，到底谁杀害这个丈夫还有她的婆婆呢？ Kejadiannya jam 01.00. 她的那个事件的那个时间是半夜1点。 Pak Chandra kira-kira siapa? 咱的先生大概是谁呢？ Yang lapor, berarti 举 istrinya 报 ya? 的人就是他的妻子。 Kenapa istrinya? 为什么是他的妻子呢？ Nggak ada saksi. 没有见证人，没有证人。 Oke, siapa lagi detektif Conan? Kira-kira analisanya apa? 还有其他的呢？你们的分析如何呢？ Tadi istrinya, Pak Chandra belum jawab. 咱的先生还没有回答啊、 Istrinya. 也是他的妻子。 Bapak Ibu ketika lihat berita itu, 那么 ternyata 当我们看到这个新闻， ternyata yang bunuh adalah anaknya. 那么就是杀害这些人的是他自己的儿子。孩 Kemudian 子。 kita analisa lagi, anaknya kira-kira umur berapa? 那我们再分析一下，他的孩子是多大呀？ Yang berani bunuh papanya umur 40, neneknya itu umur 60-an. 那么他的父亲是40岁，然后他的这个婆婆是60岁。那到底为什么这个孩子会杀这2个人呢？ Pak Budi kira-kira umur berapa anaknya? 布迪先生，你猜这个 Yang 孩子大概是多大的？ Hah? 18? 18岁， Ternyata anak itu umur 14. 是这个孩子是14岁。 Dia tusuk leher papanya dan neneknya. 然后他就是自己刺了那个用刀刺了他爸爸还有他的奶奶的脖 Dan 子， dia berupaya membunuh mamanya. 然后他也是想办法来杀他的母亲。 Bapak Ibu, kita bisa melihat bagaimana gangguan kesehatan itu berkaitan dengan mental itu sesuatu yang sangat rawan di sekitar kita. 所以呢，我们可以看到呢，在我们的周围有这么多的这个精神障碍的问题。 Karena itu ada sebuah pelayanan yang dilakukan adalah bimbingan konseling. 因此呢，有一个服饰我们叫做这个心理辅导。 Yang memiliki peranan yang sangat penting di dalam mendampingi seseorang yang semakin kompleks dan penuh tekanan seperti sekarang ini.
就是他的对象就是一个就是非常一个有一个复杂的一个心理的状况的人。Konseling itu apa? 那什么是这个辅导呢？ Konseling adalah sederhananya sebuah upaya memberikan bantuan kepada orang yang bermasalah atau sedang menghadapi masalah. 这个辅导就是为了这个正在面临问题的人提供的帮助。Halen berkata gini, konseling itu berarti memberi saran atau nasihat. 那么这个哈伦这个专家他指出，这个辅导他的意思就是说提供建议。 Seorang konselor, saya yakin dia tidak bisa menjamin konseli yang datang kepadanya pasti sembuh 100%. 那么一个这个心理辅导家呢，他不敢保证来到他那边来这个咨询的患者是会100%恢复。 Solusi yang dia kasih pun saya yakin tidak mungkin 100% dia katakan coba cara ini 100% pasti berhasil. 然后他也不敢保证他提供的一些建议或者方法是会100%成功。 Dia hanya memberi saran dan nasihat. 他只是提供一些建议或者劝勉。 Bapak Ibu, ternyata kondisi tidak baik-baik saja bukan hanya terjadi di zaman kita. 但是呢，这个情况并不是好好的，不是在我们的这个时代发生而已。 Nabi Yesaya itu melayani di kerajaan Yehuda di bagian selatan. 那么以赛亚先知呢，是服侍在这个犹大国，就是以色列南国的。 Jadi kita tahu bahwa kerajaan Israel itu terbagi atas dua, kerajaan Israel Utara dan kerajaan Israel Selatan. 那我们知道，我们以色列国呢是分为两国，一个是北以色列，另外一个是南以色列。 Dan Yesaya diutus Tuhan ke kerajaan Israel Selatan selama 50 tahun mulai tahun 740 sebelum Masehi, pada tahun mati Raja Usia dan terakhir di tahun 686 sebelum Masehi pada masa pemerintahan Raja Hizkia. 那么这个上帝呢差遣这个以赛亚先知呢是大概在这个犹大国，就是南以色列大概50年，就是从公元前的740，就是在这个乌西雅王去世的那年呢，直到68年，就是西西家王统治的期间。 Lalu apa yang dihadapi oleh penduduk atau kerajaan Yehuda waktu itu? 那么那个时候呢，这个犹大人所面临的问题到底是什么呢？ Maka setidaknya 3 tekanan ini yang mereka alami. 那么至少他们面临了3个压力。 Yang pertama adalah mereka menghadapi tekanan secara politik. 第一个就是政治压力。 Bagaimana bangsa Yehuda itu memikirkan 2 opsi, bagaimana mereka bisa tidak mengalami tekanan politik. 他们就想了2个选择，让他们没有面临这个政治的压力。 Yang pertama adalah mereka memutuskan, opsi yang pertama adalah tunduk kepada Asyur yang saat itu kerajaan yang besar, kuat, dengan ketika mereka tunduk mereka bayar upeti kepada Asyur. 第一个选择就是他们要屈服于这个亚述，那等于是他们要向这个亚述进攻。 Atau yang kedua mereka nggak mau tunduk pada Asyur, mereka cari bolo, cari teman yaitu Mesir yang akan membela mereka berjuang melawan Asyur. 那么呢，第二个选择就是说，他们不要屈服于这个亚述，他们便找了其他的这个同盟，就是埃及，向他们求助。 Kemudian yang kedua adalah tekanan secara sosial. 那么第二种压力就是社会压力， Bagaimana orang kaya menindas, merampas milik orang miskin. 就是这个富人呢，他们怎么压迫这个穷人？ Hakim-hakim menerima suap sehingga tidak mau menegakkan keadilan. 这个法官呢，他们那个收贿率，然后呢也不愿这个行公义。 Para janda dan anak yatim ditindas saat itu. 然后这个寡妇还有这个孤儿也是受压迫。 Sehingga kalau bicara tentang menegakkan, menuntut keadilan, orang-orang miskin tidak ada harapan saat itu. 那么呢，如果说是这个主持公道的话呢，那个时候的穷人是没有希望了。 Kemudian yang ketiga adalah tekanan secara spiritual. 那么第三种压力就是精神压力。 Tercatat bahwa mereka, orang-orang Yehuda, tidak sepenuhnya meninggalkan Tuhan. 那么呢，这里记载说，他们犹大人呢没有完全的离开上帝， Tetapi mereka mencampur adukan penyembahan pada Tuhan dengan berhala. 但是他们把这个敬拜上帝与敬拜偶像的把它混在一起。 Sehingga sekalipun mereka beribadah, tetapi ibadah mereka hanya formalitas. 那导致他们虽然是这个做敬拜，但是呢，他们的这个敬拜是一种形式 Dan 罢了 hati，mereka jauh dari Tuhan. 但是他们的心是远离上帝的。
Lalu apa yang mereka lakukan di tengah-tengah tekanan politik, sosial, spiritual ini? 那么他们在这个接受这个各种的政治啊、社会还有精神压力呢，他们做了什么呢？ Maka di dalam Yesaya 8 ayat yang ke-19 dikatakan mereka meminta petunjuk kepada para arwah dan roh-roh peramal. 然后他们便就是找了那些巫师，然后就是问了他们。 Mereka ditindas, ditekan, tetapi semakin mereka jauh dari Tuhan, semakin mereka minta petunjuk daripada roh-roh peramal dan roh-roh orang mati. 他们受逼迫、受压迫，但是他们就越远离神，越找那些巫师、巫婆那种的。 Keadaan mereka semakin baik? 他们的情况越来越好吗？ Tidak. 没有， Keadaan mereka semakin buruk. 他们的情况越来越恶化。 Di tengah-tengah kondisi itu maka Yesaya menubuatkan akan hal ini. 那在这种情况中，这个以赛亚先知他预言了这个事情。 Yesaya berkata sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. 以赛亚先知说：“因有一婴孩为我们而生，有一子赐给我们。” Di sana ada kata anak, ada kata putra. 在这边呢有两个词，就是婴孩和子，孩子。 Anak di situ menggunakan kata yelet. 那么在这个的婴孩是用它的原文是 yelet， Menggambarkan kelahiran seorang anak sebagai tanda awal dari pemulihan yang akan terjadi. 就是来描述这个所要发生的这个恢复这个事情呢，是由一个婴孩诞生开始的。 Putra yang digunakan di sana menggunakan kata ben. 那么在这边的子或者儿子的意思，就是它的原文是 ben， Di dalam konteks peran atau status pemimpin besar yang akan datang. 就是指的是未来要即将来到的这个伟大的领袖。 Sehingga ketika mereka mendengar nubuat dari Yesaya tentang seorang anak telah lahir, seorang putra telah diberikan untuk kita, 那么当这个他们听到以赛亚的先知的预言说，因有一婴孩为我们而生，有一子赐给我们， maka orang-orang Yehuda memahami bahwa ini sebagai janji datangnya seorang raja yang bijaksana, adil dan kuat yang akan membawa kedamaian dan kemakmuran bagi mereka. 那么呢，这个犹大人呢，他们认为这个是一个预言，一个将会有一个明治公义和强大这个王国来到他们中间。 Dan mereka langsung memikirkan tentang memori masa lalu, mereka punya raja-raja yang besar, Daud, Salomo dengan kejayaannya. 他们便回忆了他们的以前，就是他们拥有那么伟大的国王，就是比方说大卫王啊、所罗门王啊，他们是非常的伟大。 Tetapi benarkah yang dimaksudkan oleh Nabi Yesaya adalah raja sekaliber Raja Daud dan Salomo? 但是以赛亚先知的意思，真的是像大卫王或者所罗门王那么伟大的王吗？ Kalau nubuat ini sampai untuk kita titik, mungkin. Titik. Berhenti kata itu. 如果这个预言的话，只是停止到这里的话，有可能。 Jadi kalau Yesaya hanya berkata sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, titik, selesai, mungkin saja. 那么，如果以赛亚先知他只是说因有一婴孩为我们而生，有一子赐给我们，直到这里而已，那有可能。 Tetapi Yesaya melanjutkan kalimat nubuatnya. 但是呢，这个以赛亚他便继续了他的预言。 Dia katakan lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya, nama anak itu, nama putra itu disebut orang penasehat ajaib. 他继续说，政权必担在他的肩头上。他名称就是那个婴孩，那个孩子会，人们都会说他是奇妙测试。 Bapak Ibu, penasehat ajaib yang kita menjadi topik perenungan kita menggunakan kata Peleioets. 那么呢，今天我们将要一起思想的这个奇妙测试呢，它的原文是 Peleioets。 Pele itu berarti ajaib, luar biasa, menakjubkan, melampaui pemahaman. 那么这个 Pele 这个意思就是很奇妙、了不起、神奇。 Di dalam konteks Alkitab, 在这个圣经的背景里， kata Pele ini seringkali mengacu pada tindakan atau sifat Allah yang melampaui akal manusia. 这个 Pele 呢，总是指的是那些超乎人们所能理解、所能想的这个上帝伟大的作为。 Pele tidak hanya sekedar ajaib dalam arti keajaiban fisik. 那么这个 Pele 不只是在这个外表或者在外貌方面的这个或者看得到的一些那个很奇妙的事情， Tetapi juga menekankan tentang dimensi ilahi dan transenden itu. 但是也是强调这个神性的一部分。
Pele ini mengacu pada sesuatu yang hanya bisa diatributkan kepada Allah, 就是指的是那些只能是上帝拥有的， atau seseorang yang dipenuhi dengan hikmat dan kuasa ilahi. 或者呢一个充满神性的智慧的。 Yoetz itu berarti penasehat atau pembimbing, 那么 Yoetz 指的是这个测试或者辅导者， yaitu seseorang yang memberi saran atau bimbingan, 就是提供这个建议或者指导的人， memberikan arahan yang bijaksana dalam keputusan-keputusan penting. 在这个重要的决策中提供一个明智的建议。 Dalam budaya Yahudi waktu itu, seorang penasehat atau yoet itu adalah tokoh penting. Seringkali menunjuk pada orang bijaksana, raja, nabi yang dianggap memiliki wawasan yang mendalam. 那么呢，在那个时候呢，这个犹太人的观念里面呢，这个测试呢，指的是那些非常充满智慧的，就是会给那些国王呢提供一些建议，提供一些决策的。 Kemudian ada yang bertanya, kira-kira penasehat ajaib ini jadi satu kata yang digabung atau penasehat koma ajaib? 但是有很多人可能会问，这个奇妙测试到底是合并呢，还是分开？就是奇妙测试， Apa bedanya? 那有什么区别呢？ Penasehat ajaib yang menjadi satu kata yang sama menunjukkan seseorang yang memberikan nasihat luar biasa atau ajaib itu. 那么如果把它合并为一个词，就是奇妙的测试，指的是那些拥有非凡的这个智慧的人。 Tetapi kalau penasehat koma ajaib dipisah, maka maknanya seperti ini. 但是如果这个奇妙测试把它分开的话，它的意思是这个样子的。 Penasehat menunjuk pada seseorang yang memberikan nasihat, 那么这个测试就是指的是那个提供建议的人。 dan ajaib hanya menggambarkan sifat keajaiban tanpa merujuk langsung pada konteks nasihat. 但是那这个奇妙，如果它是单独一个词的话呢，它只是指的是那些奇妙，但是跟这个测试没有关系。 Jadi langsung utuh penasehat ajaib. 因此呢，是正确的应该是奇妙测试。 Penasehat ajaib adalah seorang pemimpin yang memiliki kebijaksanaan luar biasa dan penuh keajaiban. 那么这个奇妙测试指的是拥有非凡的智慧、充满奇妙的一个领袖。 Yang tidak hanya memberikan nasihat biasa, tetapi nasihat yang datang langsung dari Allah. 他给出的这个建议或者指导呢，不是一般的那种指导，但是来自于上帝的指导。 Yang mengandung kebijaksanaan ilahi yang membawa perubahan besar dalam kehidupan orang-orang yang mendengarkannya. 就是充满这个属灵或者神性的这个智慧呢，然后将为他周围的人带来很大的变化。 Kemudian who is he? 那他到底是谁呢？ Siapa dia? 他谁呢？ Maka Bapak Ibu ketika kita melihat bagian ini, maka nubuat Yesaya tentang Mesias digenapi 700 tahun kemudian. 如果我们看到这一个部分呢，我们就会想到，这个以赛亚先知的这个预言呢，是700年后应验在主耶稣的身上。 Siapa dia? 他是谁？ Maka Origen berkata gini, 那 Origen 是这么说的。 gelar-gelar dalam ayat ini yaitu Yesaya 9 ayat yang kelima hanya dapat mengacu kepada Kristus. 那么他说，这个这节经文中的这些名称呢，只能针对耶稣。 Karena tidak ada raja manusia yang memiliki sifat ilahi seperti yang digambarkan dalam ayat ini. 因为没有人类的这个国王呢，拥有在这里所描述的一切神性。 Raja Daud ada raja besar, Raja Salomo ada raja yang mendirikan bait suci Tuhan, tetapi mereka tidak sebanding dan tidak masuk di dalam kriteria Yesaya 9 ayat yang kelima. 大卫王还有这个所罗门王，所罗门王他也是建造这个圣殿，他们是非常伟大的这个国王，但是呢，他们不是像这里所描述的那个神性那样，没有。 Matthew Henry berkata seperti ini. 那么 Matthew Henry 是这样说的： Kristus adalah penasehat yang sempurna bagi umat manusia. 这个基督是人类完美的一个测试， Memberikan hikmat yang melampaui pemahaman manusia biasa. 那么给人这个超乎常人理解的智慧。 Sebagai penasehat, Kristus tidak hanya memberi nasihat, tetapi juga memimpin umatnya. 那么呢，作为这个测试呢，他不仅仅提供建议或者指导，但是他也是带领他的百姓， Dengan kebijaksanaan ilahi yang sempurna. 以他这个神性的这个智慧。 Bapak Ibu, kita seringkali memberikan nasihat. 那么我们经常提供建议。 Di dalam pelayanan saya ada orang-orang yang datang, kemudian menceritakan masalah, dan saya memberikan nasihat. 在我的服事中，有很多人来到我这边，然后给我讲他们的问题，然后我就会提供一些建议。
Tetapi saya tidak bisa memimpin orang itu dalam kebijaksanaan ilahi yang sempurna. 但是我没办法以一个完美或者完全的这个神性的智慧来带领那个人， Tetapi Kristus bisa. 但是基督可以， Kehadirannya membawa terang kepada dunia yang berada dalam kegelapan. 他的出现给这个黑暗的世界带来光明。 Kemudian kita tentunya tidak langsung mau terima, betulkah itu Kristus? 但是我们可能没办法马上就接受这个人真的是基督吗？ Maka kita coba menganalisa 然后我们就会分析， apa yang dilakukan oleh Kristus di tengah-tengah dunia ini selama dia melayani 33,5 tahun itu. 那么呢，主耶稣在这个世界上，他在这个世界上服侍33年半的时间里，他到底做了什么呢？ Benarkah dia penasihat yang sempurna bagi umat manusia? 他真的是人类那个完美的一个测试吗？ Benarkah dia memberikan hikmat yang melampaui pemahaman manusia biasa? 他真的能够给那些超乎正常人类的一个理解的智慧吗？ Kita kasih contoh. 我们给个例子， Di dalam Lukas 7 ayat yang ke-34b dikatakan sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. 在路加福音第7章34节，这里耶稣被说是一个税吏和罪人的朋友。 Suatu siang Yesus datang ke dekat sebuah sumur. 然后呢，有一天呢，主耶稣来到那个一口井旁边。 Kebiasaan orang-orang waktu itu ke sumur pagi-pagi. 那么那个时候人的习惯就是去那个取水的话，是在早上去的。 Sangat aneh ketika ada seorang yang ingin mengambil air pada siang atau menjelang sore. 那么如果是在中午呢，或者下午取水的话，那个时候是非常的奇 Tetapi 怪。 saat itu ada seorang perempuan yang datang siang hari dan kemudian mau ngambil air. 但是那个时候呢，有一个妇女呢，她偏偏在这个中午和下午的时候去取水。 Terjadi percakapan. 然后呢，这个妇女跟耶稣有了一些 Diawali 谈 dengan 话。 minta air. 一开始是耶稣来取水，要水，讨 Kemudian 水。 dilanjutkan dengan pengalaman perempuan itu dalam kehidupan pribadinya. 然后之后就继续讲关于那个妇女，讲了关于她的那个个人的经历， Tentang para lelaki yang pernah hinggap atau hadir di dalam hidupnya. 就是她生命中的有那么多的这个男人， Tentang laki-laki yang saat ini ada di rumahnya. 或者现在在她家的男人。 Dan Tuhan akhirnya menyingkapkan tentang keberdosaannya. 然后之后就是主耶稣就向她显明了她的罪恶。 Apakah hanya sebatas menyingkapkan keberdosaan? 那只是显明她的罪恶而已吗？ Tetapi akhirnya Tuhan membuat perempuan ini bertobat. 但是呢，主让这个妇女可以悔改。 Ada seorang perempuan yang dibawa oleh laki-laki ke hadapan Yesus. 那么又有一个妇女呢，就是众人把她拉到主耶稣的面前， Perempuan yang kedapatan berzina. 她行奸淫。 Kemudian mereka tanya dan memperadakan pada Yesus, apa yang harus kami lakukan pada perempuan ini? 然后呢，因为这个妇女呢行奸淫，然后众人就问耶稣说：“我们要对她做什么呢 Kemudian Yesus katakan, siapa yang tidak berdosa silakan ambil batu lempar perempuan ini. ？”然后主耶稣就说：“你们当中谁没有罪的，可以拿起石头来扔这个妇女到死。” Mereka satu persatu tidak ada yang melempar batu. 然后他们当中没有一个人拿石头来打死这个妇女。 Saat itu hanya Yesus, perempuan itu, dan Yesus katakan, dosamu sudah diampuni. 那么只剩下那个主耶稣和那个妇女，然后主耶稣就说：“你的罪赦免了， Pergi dan jangan berbuat dosa lagi. 你要走，然后不要再犯罪了。” Bapak Ibu, apa yang dilakukan oleh Kristus? 那么呢，主耶稣行什么事呢？ Dia datang kepada orang-orang yang ditolak dan dia sebagai penasehat ajaib itu. 他来到那些被抛弃的人，然后他成为他们的奇妙测试。 Sehingga ketika kita bicara tentang penasehat ajaib, yang pertama kita baca sama-sama. 因此呢，当我们谈到关于这个奇妙测试呢，我们一起来读一下这个屏幕上的字。 1, 2, 3. Tuhan Tuhan Yesus Yesus adalah penasehat ajaib yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Ciptaannya yang rapuh dan selalu membutuhkan pertolongan. 主耶稣是上帝赐给人类的这个奇妙测试，人类是他的创造物，人类是脆弱的，总是需要帮助的。 Mungkin kita katakan, Musa saya nggak rapuh kok. 可能大家会说我没有脆弱啊， Saya laki-laki nggak pernah nangis. 我是一个男子汉、大丈夫，我不哭的， Saya nggak cengeng. 我不哭的。
Saya nggak dikit-dikit lapor papi. 我没有有事没事就报告给我的父亲。 Tetapi suatu ketika kerapuan kita tersentuh dan kita hancur babak belur. 但是总有一天，我们这个弱点呢，真的是被触动了，然后真的是很脆弱。 Karena itu Tuhan datang menjadi penasihat ajaib untuk menolong kita di dalam kerapuhan. 因此呢，在我们的脆弱、软弱当中呢，主耶稣来到，成为我们的奇妙测试。 Yesus berkata 2 ayat ini. 主耶稣跟我们讲了这个2个经文。 Matius 11 ayat yang ke-28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. 马太福音第11章28节，凡劳苦担重担的人，可以来到我这里来，我就使你们得安息。 Ketika kita baca ayat ini baik hari ini atau ketika di dalam saat teduh kita berkata, Tuhan itu aku yang berbeban berat, letih lesu itu aku. 当我们今天可能会对神说，或者我们在这个思想圣经的时候，我们跟神说：“主啊，这里说的是担重担的人、劳苦的人，指的是我，是我。” Kemudian Tuhan katakan, marilah datang, aku akan kasih kamu kelegaan. 然后主耶稣就说：“可以到我这里来，我就使你们得安息。” Tuhan Yesus juga berkata, karena itu janganlah khawatir tentang hari esok, karena hari esok mempunyai kekhawatirannya sendiri, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. 主耶稣也说：“所以不要为明天忧虑，因为明天自有明天的忧虑，一天的难处一天当就够了。” Bapak Ibu, siapa di sini yang khawatir tentang hari esok? 那么在我们当中，谁为明天担忧呢？ Biasanya ada fenomena kalau pergantian tahun terus akan diprediksi kira-kira kejadian apa yang terjadi di tahun depan. 那么我们马上就要跨到新的一年了，然后有可能有很多的人就会预测明年会发生什么事情， Atau mungkin membuat kita khawatir tentang anak-anak kita. 这会让我们忧虑。然后呢，我们可能也为我们的孩子忧虑， Kita khawatir tentang relasi suami istri kita. 我们也担心我们这个夫妻关系， Banyak hal yang kita khawatirkan. 我们为很多事情忧虑。 Tetapi Yesus katakan jangan khawatir. 但是主耶稣说不要忧虑， Kenapa jangan khawatir? 为什么不要忧虑呢？ Karena Dia menyertai kita. 因为他与我们同在。 Sehingga kata ini come to me. 因此呢，这一次可以来到我这里来， Marilah kepadaku. 来到我这里来。 Bapak Ibu, gambar ini adalah gambar yang bagi saya khusus dan istimewa. 那么这张图画呢，对我来说是非常是特别的。 Gambar ini adalah lukisan mirip seperti lukisan di rumah kami di Bandung waktu itu. 这是很像我们在万隆的家的一张图画， Sebuah lukisan yang dipasang atau ditempel di ruang tamu rumah kami. 是在我们的客厅挂的一幅画， Ukurannya kurang lebih sebesar ini. 大概是这么大的。 Apa yang istimewa dari gambar ini? 在这幅画是有什么特别之处呢？ Bapak Ibu, di tahun ketika saya berusia 9 tahun waktu itu. 那么当我9岁的那一年， Kemudian di malam Cici dan Koko saya menginfokan tentang kondisi papa kami. 然后就那一晚，当我姐姐和哥哥告诉我关于我们父亲的情况的时候， Papa kami itu sudah dirawat kurang lebih 1 bulan lebih di rumah sakit. 那么呢，我们的父亲呢，已经大概住院1个月了。 Kemudian di malam itu mereka menginformasikan bahwa papa sudah meninggal. 然后那一天晚上，他们就跟我说，爸爸已经去世了。 Kemudian sebagai seorang anak usia 9 tahun, saya duduk di sofa di ruang tamu rumah kami. 那么作为一个9岁的孩子，我坐在我们客厅里的沙发上。 Kemudian saya menatap lukisan itu dan berkata, Tuhan, saya ini umur 9 tahun, ke depan saya akan jadi seperti apa? 然后我就坐着看着那幅画，然后就对主说：“主啊，我是9岁的孩子，将来我会做什么呢？” Koko Cece saya sudah pada bekerja, ada yang sudah menikah saat itu. 那么我的姐姐和哥哥已经工作了，有的已经结婚了。 Saya anaknya tidak terlalu pintar. 我这个孩子并不聪明。 Kalau saya kenaikan kelas, saya untung. 那么在这个升班的时候，我是赚了。 Untung naik kelas.
是幸亏可以升班。 Saya secara ekonomi hampir tiap hari saya bawa Indomie goreng sama nasi putih. 那么经济方面呢，我每天都会带这个炒面和白米饭。 Bapak Ibu tahu kan kalau masak Indomie pagi-pagi masih bisa ditarik tuh ya. 那么大家知道，如果早上来煮面的话是怎么样的呢？ Saya makannya agak siang. 我是中午才吃的。 Ketika saya tarik jadi kotak. 我拉的时候拿出来的时候就变成那个便盒饭那种方 Sudah 形了， dingin, kotak, makan karbo double. 然后已经是冷的面了，然后是这个很多的卡路里。 Jadi di malam itu ketika dengar Papa dipanggil pulang oleh Tuhan, saya duduk di sofa itu melihat gambar Yesus dan berkata, Tuhan, apa yang akan terjadi pada saya umur 9 ini ke depan? 然后呢，那天晚上呢，我坐着看那幅画，然后就问上帝：我才9岁，将来我要做什么样的人呢？ Saya nangis waktu itu. 我那个时候哭了， Saya lihat mama saya nangis waktu itu. 我看我妈妈也哭了。 Saat itu tidak ada sesuatu yang spektakuler terjadi. 那个时候是并没有什么了不起的事情发生。 Saya datang ke ibadah penghiburan papa saya. 我来到了我参加了我父亲的这个追悼会安慰会的时候， Setelah selesai, saya sekolah seperti biasa. 那么结束之后我就正常去上学， Lulus SD, lulus SMP, lulus SMA, kuliah di STT. 然后这个小学毕业、中学毕业，然后进入到神学院上大学， Tetapi sudah 31 tahun lewat. 但就已经不知不觉已经过去了31年。 Gampang nggak sih Musa lewati semuanya itu? Enggak gampang. 那要熬过这一切是简单吗？不简单的。 Tetapi di tengah-tengah semuanya itu ketika saya ada sesuatu pergumulan, kesulitan, saya selalu berkata, Tuhan, tolong. 但是当我面对一切的问题挣扎的时候，我总是会来到主的面前，然后会对主说：“主啊，求我 Dan 救我。 Tuhan tolong. ”然后主会救我。 Karena itu Jesus our wonderful counselor. He understand. 耶稣是我们奇妙的测试，他理解，他明白， Dia ngerti. 他能体会， Dia ngerti kita. 他体会我们。 Ketika dia konselor, dia ngerti kita. 他是一个测试，他明白我们。 Karena itu come to Jesus. 因此呢，要来到主那里， Datang pada Yesus. 来到主那里。 Seberapa banyak orang-orang Kristen yang tahu banyak hal tentang Tuhan, tahu banyak hal tentang Alkitab, tahu banyak hal tentang kekristenan. 那么在我们当中有多少的基督徒呢？他知道关于圣经，知道关于主耶稣。 Tetapi seberapa banyak orang Kristen yang tahu itu ketika mereka menghadapi sesuatu datang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, tolong saya. 但是在他们当中有多少的人，他们知道什么？当他们面对问题挣扎的时候，他们可以来到主的面前。 Atau Pintu Tuhan, Tuhan, kita datang dan Tuhan. berkata, Tuhan tolong saya, tetapi jadi opsi terakhir untuk datang sama Tuhan. 或者呢，主耶稣变为我们最后的一个出路了。 Udah mentok banyak hal, baru datang sama Tuhan. 已经想了或者做了各种各样的方法，没管用，然后我们最后就来到主的面前。 Yang kedua kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tuhan Yesus adalah penasihat ajaib yang tidak hanya memberi kita pemahaman, tetapi juga mengundang kita untuk datang kepadanya dan menerima pemulihan. 第二点，主耶稣是一位奇妙刺史，他不仅赐给我们理解，还邀请我们来到他面前，并恢复我们。 Dia tidak hanya memberikan kita pemahaman, tapi mengundang kita datang dan memberikan kita pemulihan. 他不仅赐给我们知识，但是他也是让我们邀请我们来到他的面前，他会恢复我们的。 Maukah Bapak Ibu datang kepada Tuhan Yesus dalam pengetahuan yang kita miliki untuk mendapatkan pertolongan yang ajaib daripadanya? 那么你我是否要根据我们所拥有的知识，然后来到他的面前，然后并从他那边获得奇妙的帮助？ Mari kita berdoa. 我们一起祷告。 Tuhan kami bersyukur kepadamu. 主啊，我们满心感谢你，
saat ini kami boleh memasuki Minggu Advent yang pertama. 我们今天呢，可以进入降临期的第一周。 Tuhan, biarlah kami adalah orang-orang yang tetap punya pengharapan. 求主帮助我们在你里面持有盼望。 Pengharapan ketika kami menjalani hidup yang tidak mudah ini. 当我们面对这个不易的生活，我们仍有盼望， Karena kami punya Allah yang hidup. 因为我们拥有那永活的上帝， Tuhan Yesus penasehat ajaib itu. 我们的主耶稣，我们的奇妙赐使。 Sehingga biarlah kami terus mau datang kepada Tuhan. 因此呢，求主帮助我们能够不断的来到主的面前， Untuk mendapatkan kekuatan, pertolongan, jalan keluar. 并从主那边获得随时的帮助出路。 Terima kasih Tuhan. 感谢主， Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 我们奉主耶稣的名祷告， Amin. 阿门。